Titiwangsa. Titiwangsa adalah sebuah kawasan yang terletak di dalam lingkungan pentadbiran wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan yang terbahagi kepada 3 wilayah yang berbeza, iaitu wilayah persekutuan Labuan, wilayah persekutuan Putrajaya dan yang paling lama adalah wilayah persekutuan Kuala Lumpur. Wilayah persekutuan secara keseluruhannya mempunyai 13 kerusi parlimen, salah satunya adalah Titiwangsa. Di dalam kesibukan ibu kota Kuala Lumpur, kawasan ini merupakan kawasan majoriti kaum Melayu dengan 70.09%. Dengan kod parlimen P119, kawasan ini mempunyai kepelbagaian penduduk dan keunikannya yang tersendiri. Salah satunya adalah Kampung Baru. Kampung Baru adalah satu-satunya tanah hak milik orang Melayu yang tinggal di dalam teritori wilayah persekutuan Kuala Lumpur selepas sebahagian besar tanah milik Melayu di Kuala Lumpur dirompak oleh pemerintahan UMNO dan Barisan Nasional. Malangnya, harapan penduduk Titiwangsa untuk hidup dalam keadaan aman dan selesa hanya tinggal mimpi indah. Di Kampung Baru sendiri, permulaan sejarah titik hitam bermula dengan isu pemilikan tanah. Penduduk dinafikan hak mereka ke atas tanah mereka sendiri. Lebih malang, Titiwangsa bukan lagi milik mutlak penduduk setempat yang sudah mendiami kawasan tersebut untuk sekian lama. Penduduk harus berkongsi dengan pendatang asing yang membanjiri kawasan tersebut dan sekitar. Kehadiran pendatang asing di Titiwangsa yang mencecah 40% daripada keseluruhan penduduk Titiwangsa sememangnya menukar landscape persekitaran di kawasan ini. Pilihan Raya Umum ke-12, Datuk Lok Lok diberi kepercayaan untuk membela nasib rakyat. Kehadiran beliau ibarat memberi sinar harapan baru kepada penduduk Titiwangsa. Beliau seorang yang lantang memperjuangkan hak-hak dan membela nasib rakyatnya, khususnya di parlimen. Beliau bertukus lumus dan memerah keringat menjaga kebajikan penduduk Titiwangsa. Aduan yang diterima tidak diabaikan, bahkan dilayan dengan penuh rasa kasih dan sayang. Seorang wakil rakyat yang berjiwa rakyat, yang tidak rela untuk berpejam mata melihat rakyat berada dalam keadaan keperitan. Usaha ditabur untuk melihat keselesaan dan kesejahteraan penduduk terus terbela. Dikala penduduk sudah mesra dan merasai kehadiran beliau, beliau dipanggil pula menghadap Rabbul Izzati pada 16 Julai 2011 akibat mengidap penyakit kanser. Pemergiannya begitu dirasai bukan sahaja oleh penduduk di Titiwangsa, bahkan di seluruh tanah air. Seorang insan yang berjuang dengan sepenuh kudrat yang dianugerahkan Allah semata-mata untuk melihat kegembiraan dan kebahagiaan rakyatnya. Hak rakyat terutama di Kampung Baru diperjuangkan habis-habisan supaya tidak tergadai. Hanya Allah sahaja yang mengetahui kesungguhan yang dicurahkan oleh beliau dalam memastikan rakyat benar-benar terbela. Namun, apakah daya, beliau pergi dahulu bertemu Ilahi dengan meninggalkan legasi buat rakyatnya. Semoga roh Allah yarhamah bersama dengan orang-orang yang beriman. Namun, bak kata pepatah, patah tumbuh hilang berganti. Perginya seorang insan yang berjasa besar kepada warga Titiwangsa diganti dengan anak muda yang berjiwa besar. Anak muda yang sering merasa resah dan gelisah melihat penderitaan dan kesusahan penduduk Titiwangsa. Beliau adalah Ahmad Zamri As'ad Khuzaimi. Dilahirkan pada 18 Jun 1975 di Sentul Kuala Lumpur, mendapat pendidikan awal di Sekolah Rendah Metodis Sentul Kuala Lumpur dan seterusnya menyambung pengajian dalam ijazah sarjana muda undang-undang dengan kemujian di Universiti Kebangsaan Malaysia. Kini, beliau diberi kepercayaan untuk menjadi pengarah undang-undang dan hak asasi manusia PAS selain dilantik menjadi penyelaras pusat khidmat wakil rakyat Parlimen Titiwangsa. Anak muda juga anak tempatan ini terlibat aktif dalam memperjuangkan isu-isu pembangunan Kampung Baru yang merupakan tanah warisan terakhir bangsa Melayu di dalam Kuala Lumpur. Isu Kampung Baru. Pada 2011, kerajaan telah meluluskan Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru, yang akta ini telah meletakkan kuasa mutlak kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Pihak penduduk, pemilik, pewaris tanah Kampung Baru tidak dimaklumkan, tidak diberi penjelasan yang jelas tentang akta ini. Walaupun mereka adalah pihak yang berkepentingan, mereka memiliki mendiami tanah Kampung Baru lebih 100 tahun. Yang menjadi kecurigaan pada penduduk ialah sebelum ini timbul pelbagai cadangan daripada pihak kerajaan sendiri
tentang pembangunan ini antaranya penggunaan Akta Pengambilan Tanah 1960 atas nama pembangunan, yang akta ini boleh digunakan untuk merampas tanah-tanah orang Kampung Baru. Juga timbul cadangan tentang pengagihan kuota milik tanah 40% kepada bukan Bumiputera dan 60% kepada Bumiputera. Juga timbul cadangan daripada seorang senator UMNO di Dewan Negara pada 2009 bahawa mereka ingin membina satu kondominium mewah, apartmen mewah di Kampung Baru, yang kita risau dan kita bimbang bahawa kelaknya nanti orang Kampung Baru tidak dapat mengecapi pembangunan ini dan akhirnya mereka mungkin akan dihalau keluar daripada tanah mereka sendiri. Solusinya, sekiranya Pakatan Rakyat diberi mandat ke Putrajaya, yang pertama, kita akan mansuhkan Akta Perbadanan Pembangunan Kampung Baru yang dilihat tidak memberikan keadilan kepada orang Kampung Baru. Yang kedua, kita akan mengembalikan semula fungsi sebenar Lembaga Malay Agriculture Settlement, Lembaga MAS, yang terdiri daripada wakil penduduk-penduduk Kampung Baru, supaya lembaga MAS ini benar-benar dapat berfungsi menyuarakan hasrat dan cadangan orang Kampung Baru sendiri. Dan yang ketiga, kita akan mengadakan pemuafakatan seluruh pihak yang terlibat yang berkepentingan untuk ke tanah Kampung Baru ini supaya hak milik kekal dan pembangunan diberikan yang terbaik untuk orang Kampung Baru.